Okey, sekarang saya nak vacuum uh, desktop ni. Betapa banyak habuk. Jadi kabel-kabel yang kat belakang ni baik cabut sebab saya dah vacuum, sekarang nampak bersih. Tapi ada juga yang bahagian dalam ni, kalau kita boleh tengok bahagian dalam ni ada juga banyak habuk. Jadi masih kena guna brush untuk bersihkan habuk-habuk yang tertentu. Nak keluarkan kabel sini. Jadi biasa saya cadangkan sebelum kita cabut kabel-kabel belakang ni, baik ambil gambar. Sebab kadang-kadang masa kita bersihkan, kita cabut kabel tak tahu mana tempat nak cucuk balik kan. Kalau selalu kita kerja IT lain cerita, tapi ni kalau kita sekali-sekala dalam 6 bulan ke setahun sekali kalau kita buat, mungkin kita akan terlupa, nanti masalah pula. Dia bukan masalah besar lah, tapi cadangan saya biasa saya ambil gambar sebelum saya buat kerja-kerja macam ni. Jadi tak hilang apa-apa yang saya cuba buat. Maksud saya yang hilang tu tempat yang saya nak cucuk kabel mana, takkan terlupa lah. Itu saja. Okey, sekarang kita boleh baringkan benda ni. Sekarang kita boleh tengok tempat mana lagi nak kena beruskan. Jadi masa saya bersihkan yang ni, dia punya, tengok betapa tebalnya. Yang ni dia sangkut dekat kipas main. Yang bawah kipas ni ada CPU yang orang kata paling penting untuk desktop mana-mana pun, sebab CPU ni yang paling mahal, komponen yang paling mahal dalam komputer. Kalau desktop ni harga dia macam 2005, CPU ni kebanyakannya harga dia lebih 60%, macam 1500, 1600. Jadi yang bakinya, yang power supply ni macam apa orang kata, yang power supply ni macam RM80, disk drive ni macam RM50, RAM ni macam RM80, RM80. Barang-barang komponen lain semua murah-murah. Lepas tu yang kabel-kabel ni semua RM5, RM6, RM5, RM6. Speaker system, ni kipas yang ni semua murah-murah saja, RM5 macam tu. Yang ni yang tambahan saya buat, kipas untuk cooling fan ni. Yang ni pun saya beli pun dekat RM11 macam tu saja. Sampai sekarang tak ada masalah. Yang mahal dari selepas CPU ialah hard disk. Hard disk ni ikut saiz. Kalau 1TB dulu saya beli dekat RM200, tapi sekarang RM180, RM150 boleh dapat. Saya ada dua, lepas tu saya ada SATA hard disk. Jadi kabel-kabel ni pun boleh beli murah saja. Jadi yang paling penting komponen ialah apa orang kata CPU. The next is motherboard. Selepas motherboard baru hard disk yang mahal. Tadi silap cakap hard disk paling mahal kan, tapi depends juga. Kalau hard disk tu pakai jenis yang SATA, yang SSD, dia memang mahal lah. Tapi kalau ni macam hard disk ni 1TB, tapi SATA ni 256GB, SATA ni lagi mahal daripada hard disk yang konvensional ni. Motherboard ni kalau rosak boleh dapat, tapi kalau desktop ni, kalau model yang lama, kemungkinan motherboard ni tidak lagi ada production lah. Jadi susah nak dapat replacement. Kalau motherboard tak ada, CPU masih berfungsi,
Maknanya CPU ni tidak boleh dipakai lagi sebab CPU ni kena ada fitting yang correct kepada motherboard. Itu salah satu benda yang saya pun belajar melalui YouTuber yang ajar cara macam mana nak take care desktop ni kalau ada masalah. Jadi yang paling penting bersihkan habuk. Tapi kalau habuk ni sangkut dekat kipas yang main ni, dia takkan bergerak macam ni masa on. Bila dia tak bergerak, CPU ni akan makin panas. Bila makin panas, tiba-tiba komputer shutdown. Tengah buat video ke, tengah tengok YouTube ke, tengah buat kerja lain ke, tiba-tiba sistem akan shutdown atau sistem akan restart, macam-macam lah. Ataupun sistem akan komplain kepanasan, CPU temperature high macam tu. Tapi tengoklah dia punya ni tebal mana, boleh buat bantal kecil. Tebal gila dia punya habuk ni. Tadi habuk yang tempat-tempat lain semua halus, tapi habuk ni paling ketara, yang paling teruk kan. Jadi baik kita bersihkan. Okey, saya dah buka bahagian sebelah lagi. Sebelah sini dah buka tadi, sekarang saya buka sebelah sini pula. Wah, sini pun tak payah cakap lah, dia punya habuk ni memang begitu padat lah. Ini dah macam apa orang kata, dah lekat dalam sistem. Tapi tak apa, kita vacuum saja. Mana yang boleh kita vacuum. Kalau langsung tak boleh, baru hantar kedai. Tengok yang macam ni semua dekat. Ni pun dah ada banyak benda ni. Kalau kita sapu macam ni saja, banyak dia punya. Okay, saya akan vacuum sekarang. Okey, bahagian ni dah lengkap. Jadi saya akan pasang balik. Lepas tu kita tengok macam mana. Okey, pasang bahagian ni. Kita skrukan balik. Lagi satu tempat kita nak kena skru. Bawah pula. Kita selesai kat sini. Sekarang kita buat sebelah lain pula. Okey, sekarang saya rasa semua dah lengkap. Saya dah vacuum sebanyak mana yang boleh. Semua nampak macam dah clear, line dah clear semua. Saya ingat habuk kebanyakannya saya dah ambil. Saya ingat habuk saya ambil pun satu genggam saya boleh buat, jadikan dia keras. Jadi macam itulah habuk banyak dalam yang ni. Tapi dalam power supply ni dia memang payah sikit nak ambil lah, sebab power supply ni tak boleh buka. Lagipun dalam kipas dia pun ada banyak kotoran lagi yang susah nak dikeluarkan. Tapi saya dah cubalah, saya cuba jolokkan macam kayu kecil, lepas tu saya cuba keluarkan. Banyak yang dah keluar dah, jadi should be okay lah saya ingat. Jadi lepas ni saya akan tutupkan ruang ni. Lepas tu saya akan cuba pasang balik kabel-kabel yang tertentu dan tengok macam mana, ada masalah dia berfungsi ke tidak. Nanti saya akan share. Okey, sekarang saya akan onkan CPU. Dah pasang balik semua kabel. Jadi kalau kipas ni berputar dengan lancar, maksudnya lebih okey lah. Ni masalah kipas ni yang tak berputar. Tengok. Jadi patut okey, kelajuan dia dah pick up sekarang. Kadang-kadang kalau kita tengok PC kita selalu ada masalah, kita kena pantau belakang sini. Kipas ni dia berfungsi tak? Kadang-kadang dia berhenti macam ni, lepas tu start balik, berhenti, start balik. Kemungkinan ada masalah yang bakal akan datang bagi problem besar sikit. Tapi kes saya sini dah memang macam ni selalu. Tapi saya cuba bersihkan dulu sebelum saya hantar kat kedai ke atau apa. Masih boleh pakai, tak ada hal. Tapi cuba nak try dulu bersihkan. Tengok, mana tahu kadang-kadang kotoran tu yang buat masalah kan. Okey. Okey, saya ingat dah okey tu. Tak mungkin ada problem lagi.
Okay, lagi satu desktop ni dah lama, jadi dah pakai dekat 10 tahun lebih. Jadi kemungkinan masalah akan timbul. Biasa kita beli desktop ni kadang-kadang tak pasti juga. Masa time kita beli dulu, kadang-kadang dia tahan 2 tahun, 3 tahun je. Tapi yang saya punya ni dia boleh tahan lebih daripada 10 tahun. Maknanya kita kena jaga betul-betul lah. Akan cuba lain benda pula sekarang. Okey, sekarang tadi beberapa kali kita try, nampak macam masalah tu masih ada. Jadi apa saya buat, saya buka balik cover ni. Lepas tu saya off power dulu, saya buka balik cover ni, saya cuba check connection. Saya tekan-tekan mana connection 2-3 kali, lepas tu saya on balik. Dia dah macam okey. So one kick start aja, start balik dia macam okey dah. Jadi kadang-kadang bila dah bersihkan, saya cuba tekan balik macam konektor yang ni semua, saya cuba tekan balik. Yang daripada power supply tu dia pergi motherboard tu, saya cuba tekan balik. Mungkin ada kebiasaan, mungkin dia longgar ke apa, saya tak tahulah. Tapi saya try je. Sebab ni macam standard SOP yang patut kita tahu masa kita guna desktop. Kalau kita tahu baguslah, tapi generasi sekarang saya tak tahu diorang akan ambil tahu benda ni ke tidak. Sebab biasa diorang suka beli, nampak kotak cantik, lepas tu terus guna. Kalau rosak terus hantar kedai. Itu persepsi sekarang lah, zaman sekarang. Tapi zaman dulu masa saya belajar sekolah, komputer masih baru. Lepas tu secara pengalaman saya, bila saya beli komputer pun, saya memang betul-betul nak check mana satu yang baik, komponen mana. Macam desktop ni pun masa saya beli, saya bukan beli tersedia macam tu saja. Saya macam pilih power supply mana saya nak, CPU mana saya nak, casing macam mana yang saya nak, lepas tu RAM berapa biji saya nak, macam 4GB, 4GB, macam saya nak 12GB. Lepas tu fan macam mana saya nak, hard disk macam mana saya nak. Yang ni semua macam SATA ni terbaru lah yang recent ni saya pasang. Tapi yang lain semua saya memang masa beli saya betul-betul check mana satu yang sesuai untuk saya. Jadi saya beli komponen ni semua, lepas tu saya bagi kedai untuk pasangkan untuk saya. Saya bayar dia macam RM70 masa tu lah, ni 10 tahun lepas lah. Saya bayar RM70 untuk beli barang ni semua macam dalam satu longgok. Saya bagi kat kedai tu dekat Lawyat, saya masih ingat, Lawyat Plaza. Jadi saya bagi kat dia, dia orang tolong pasangkan untuk saya lah. Pasangkan, lepas tu siap saya bawa balik rumah. Puas hati saya guna sampai sekarang kan. Touch wood, tak ada problem apa-apa. Tapi kalau kita percaya terus, kebanyakan lah, bukan saya nak blame kan, tapi kalau kita percaya terus sales and marketing ni orang cakap komputer ni bagus untuk anda, baik kita ada sedikit pengalaman ataupun sedikit pengetahuan dulu, pengalaman daripada kawan-kawan kita macam mana, ataupun pengetahuan sikit, kita boleh Google. Zaman ni kan kita boleh Google semua kan. Jadi kita Google semua, kita dapat tahu sikit selok-belok apa yang bagus, apa yang kekurangan, apa yang bagus. Lepas tu baru kita pergi kedai. Lepas tu masa diorang bagi tahu kita, kita dah boleh tahu diorang nak marketing tipu kita ke, atau diorang ikhlas ke, macam mana kita dah tahu dah. Kita dah dalam 1-2 perkataan, cara kita tanya soalan kat diorang, kita dah boleh tahu dah. Macam saya beli yang ni dulu 10 tahun lepas ni, saya beli Intel Core i7. Tapi generasi 2 ke 3 saya dah lupa dah. Generasi keempat ke tak tahu, terlupa. Tapi sekarang dah generasi 11 dah keluar dah. i7 generasi 11 dah keluar. Masih harga sama juga, dekat 2005 hingga 3000 lah. Masa dulu saya beli 10 tahun lepas pun generasi 4 2005 ke 3000. Tapi pasal saya pilih komponen yang sendiri, harga masa tu 2002 saya beli, termasuk dengan monitor saya 2002 saja. Tapi kalau saya beli terus daripada kedai, harga tu mesti dah 3000, cecah 3000 lebih, 3005 macam tu. Itu jualan kat kedai lah. Lagipun komponen yang saya dapat tu tak mungkin dia last lebih daripada 5-6 tahun. Jadi ini salah satu experience saya nak share. Sekarang saya dah bersihkan ni, satu start dah memang okey. Jadi memang puas hati lah. Okey, skrin saya pun nampak cantik. Jadi saya rasa tak ada masalah lah. Okey, itu saja saya nak share hari ini, 22 Julai tahun 2021. Jadi saya ingat saya nak share saja sebab saya tengah buat konten, tiba-tiba PC hang kan. Lepas tu keep on restart. Jadi saya pun nak perbaiki, at the same time saya nak cuba buat konten yang macam ni supaya mana tahu pekebun-kebun atau pelan-pelan yang rekod video diorang ada masalah macam ni.
tanpa membazir duit dan masa, diorang boleh buat benda-benda ni dengan cara tersendiri. Jadi itulah saya punya akibat buat video macam ni kan. Okay, alright, itu saja. Thank you. Bye.